Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti tuan-tuan, Islam tersebar di bumi China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ya. Pagi ini kita nak kongsikan satu tajuk, iaitu apa itu nikmat, apa itu rahmat, dan apa itu berkat. Kita biasa dengar tiga-tiga istilah ini, nikmat, rahmat, berkat. So kita pagi ini kita kaji mengenai tiga perkara ini dan apa yang kita boleh pelajari dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, kita terus pada yang pertama. Apa itu nikmat? Okey, nikmat ni berasal daripada bahasa Arab. Maksud nikmat adalah ma yatalazzazul insan. Apa-apa yang memberi kesedapan kepada manusia, itu nikmat. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ni sangat luas. Apa-apa yang memberi kesedapan kepada manusia itu nikmat. Contoh pada pagi ni kita dapat duduk sembahyang, tak rasa panas, selesa, itu juga nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu menghitungnya. Dalam anggota badan kita ni, tuan-tuan sekalian, apa benda yang paling kita tak boleh hitung? Okey, iaitu rambut kita. Kita tak tahu boleh siapa hitung rambut, kan? Sebab itu rambut diletakkan di atas kepala kita, simbol kepada banyaknya rambut, dan Allah sebut banyaknya nikmat. Biar kita tengok rambut kita setiap hari, kita tengok bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Dan nikmat ini, ya ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia, dia ada 5 jenisnya. 5 jenis dia. Kita salinkan biar kita tahu, biar kita faham nikmat tu apa. Yang pertama nikmat ni dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni nikmat asas yang Allah beri kepada manusia. Contoh macam udara gitu ni. Ini nikmat asas. Bayangkan kurang lebih 5 bilion manusia sedut udara dekat dunia ni tak habis-habis. Bayangkan, ini nak musim haji, manusia berkumpul di padang Arafah. Kita belajar oksigen daripada pokok. Kita keluarkan karbon dioksida, pokok mengeluarkan oksigen.
Dekat negara kita banyak pokok, tak ada terlebih oksigen pula. Dekat padang Arafah tak ada pokok, berapa juta berhimpun di padang Arafah, tak ada pula kurang. Allah jadikan pergerakan muka bumi ini menyelaraskan oksigennya. Kan? Manusia perlukan makan. Barang yang kita makan tak habis. Ikan contohnya kan. 5 bilion manusia dalam dunia, katakan satu hari 100 juta orang makan ikan. Katakan 100 juta orang makan ikan. Barang yang kita makan tak pupus. Kan, ikan tak pupus. Barang yang kita tak makan, barang tu yang pupus. Kita tak makan harimau, harimau pupus. Kan? Tapi barang kita makan tak pupus. Ini nikmat asasiah. Jadi nikmat asasiah ni nikmat yang ada sekeliling kita, yang Allah SWT sediakan untuk kita ni. Kejap lagi kita makan, ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita makan, katakan kita makan nasi lemak kan. Cuba perhati nasi lemak kita tu. Allah kurniakan nikmat sedap makan nasi lemak. Sebelum dia sampai pagi ni dekat dalam mulut kita nasi lemak tu, Allah sediakan mungkin dah bertahun, mungkin dah setahun lepas orang tuai padi untuk sampai kat mulut kita. Cuba kita tengok, padi ni agaknya dituai setahun lepas barangkali. Mungkin 3 bulan lepas orang menjala tangkap ikan bilis tu. Mungkin dah 2 minggu lepas orang penternak ayam ambil telur tu. Cili buat sambal mungkin setahun setengah lepas. Semua kecil-kecil ni Allah jadikan dan dihimpunkan pada pagi ni untuk kita makan. Cuba kita perhatikan. Kan, bukan mudah tau malaikat rezeki nak bawa sini sikit, sini sikit, sini sikit untuk datang dari satu pinggan. Mungkin bertahun dah Allah sediakan untuk kita pada hari ni. Jadi sebab tu kadang-kadang Allah suruh kita tengok, perhati dan bersyukur. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang itu dari nikmat pertama dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asas yang Allah sediakan, tak payah kita minta-minta, memang Allah sediakan. Okey. Nikmat yang kedua dipanggil nikmat badaniyah. Bahasa Melayu pun kita guna. Nikmat badaniyah ni nikmat kesihatan. Allah jadikan kita ada mata, ada lutut, ada pinggang. Dan kadang-kadang kita tak perasan nikmat badaniyah ini satu nikmat sampai nikmat tu hilang. Kita tak perasan mata ni nikmat sampai terpaksa pakai cermin mata. Dah sampai satu keadaan nak baca telefon macam ni lah. Kan? Dan kita tak perasan lutut ni satu nikmat sampai berdiri lama sakit lutut. Saya pernah ada satu orang kawan, dia kena uji penyakit buasir. Dia waktu tengah berat ujian buasir tu, buang air terpaksa berdiri. Dia kata apa? Ustaz, baru saya perasan buang air cangkung ni nikmat punya. Dia tak perasan benda tu tau, sampai nikmat tu hilang. Kan? Sebab tu kita tengok pada hari ni kan, kita renung, ya mungkin kita susah itu dan ini, tapi kesihatan Alhamdulillah. Masih boleh datang masjid, kan? Masih boleh kita lagi mungkin minum dekat restoran, kan? Itu nikmat badaniyah, nikmat kesihatan. Okey. Yang ketiga, ya talazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Yang ketiganya dipanggil nikmat akliyah. Nikmat akliyah ni nikmat akal. Nikmat akal ni apa? Iaitu kita boleh belajar, kita boleh timba pengalaman baru, kita boleh berfikir. Ni nikmat akal kita tak perasan ni. Yang kadang-kadang Allah kurniakan nikmat akal ni untuk kita dapat nikmat, tapi orang jadikan akal tu untuk dia sengsara hidup dia. Fikir yang bukan-bukan, overthinking, cemburu tak masal. Ada satu suami datang kat saya, dia kata, Ustaz, boleh tak buat air sikit? Dia kata, buat apa? Isteri saya ni cemburu sangat.
Dia rasa macam semua perempuan saya nak, dan semua perempuan nak kat saya. Cemburu sangat kan. Kan memenatkan ibu akak-akak kan. Allah jadikan akal untuk nikmat. Jangan sampai akal kita tu menjadikan kita menderita. Jadi maknanya akal tu kan overthinking, minda kepoh kita panggil minda kepoh. Mikir bukan-bukan je. Kan? Anxiety sampai rungsing yang melampau. Jadi akal ni satu nikmat kan? Sebab tu kadang kita tak perasan akal ni satu nikmat. Okey. Yang keempat, ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia dipanggil nikmat qalbiyah. Qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni nikmat yang menyenangkan hati. Apa nikmat yang menyenangkan hati? Contohnya harta. Harta ni dia menyenangkan hati. Keluarga tu menyenangkan hati. Menyenangkan hati benda-benda kawan-kawan ni menyenangkan hati. Itu nikmat qalbiyah Jadi yang kelimanya dipanggil nikmat qalbiyah, nikmat menyenangkan hati. Dan yang kelima, apa yang yatalazzazul insan, yang memberi kesedapan kepada manusia. Yang kelimanya adalah nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam juga satu nikmat. Sebab orang kalau dapat iman dan juga Islam, yatalazzazul insan, dia memberi kesedapan kepada manusia ni. Orang kalau dapat nikmat iman Islam, tenang jiwa dia maknanya dia ada satu panduan hidup. Tak payah tercari-cari. Ada satu panduan hidup. Hidup kita ni dia ada agama. Dan Islam ni satunya agama yang kita panggil, apabila kita belajar, kita akan dapat solution without problem. Kita belajar solution dulu sebelum datangnya problem. Contoh pada hari ini anak-anak kita belajar mengenai hormat mak ayah. Kena hormat mak ayah, jangan derhaka pada mak ayah. Bukan untuk dia sekarang ni umur dia 10, 15, bukan tu. Guna ilmu tu untuk dia umur 20 tahun nanti, umur dia 30 tahun, umur dia 40 tahun, waktu kita dah tua dah. Itu guna ilmu tu. Jadi anak kita ni disuruh kita belajar, pergi sekolah agama. Sebab banyak dalam agama ni mengajar kita solution without problem. Supaya nanti kalau dah datang satu problem, tahu jalan keluar dia apa. Jadi ini kelima-lima nikmat. Ma yatalazzazul insan. Sebab itu kadang-kadang kita kalau tak perasan kelima-lima nikmat ini, kita tak dapat nak bersyukur. Yang kita highlight, kita perbesarkan dalam hidup kita masalah aja. Semua orang ada masalah, tapi nikmat lagi besar daripada masalah sebenarnya. Ini yang sampai Allah sebut banyak kali dalam surah Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu mau dustakan? Kita fikir masalah pening kepada banyak lagi nikmat. Kita ni sedang berenang di lautan nikmat sebenarnya. Ini nikmat. Kemudian macam mana cara kita nak mendapat nikmat? Nak mendapat nikmat adalah dengan berusaha. Ini dalam Quran Allah sebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kena usaha. Nak dapat nikmat asasiah, usaha jaga. Oksigen kita ni contohnya kan, jaga sebagai khalifah di muka bumi, jaga kebersihan, jaga environment, jaga. Nak dapat nikmat badaniah, jaga. Nak dapat nikmat kesihatan, jaga. Bersenam, makan yang bagus-bagus, Nak dapat nikmat akliyah, jaga. Nikmat akliyah ni jaga dia dengan belajar, tahniah, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, duduk dalam majlis ilmu. Sebab kalau orang tak duduk dalam majlis ilmu, orang tak ada bahan berfikir, dia akan berfikir yang ke belakang. Kalau orang tu tak sentiasa meningkatkan ilmu dia, nanti dia akan berfikir benda yang belakang.
Dia tak akan berfikir yang present sekarang ataupun ke depan. Itu yang asyik ungkit benda lama, asyik cerita benda lama, sebab akal tak ada bahan untuk berfikir. So jaga akal, jaga makan, jaga untuk kuatkan akal. Nikmat qalbiyah, nikmat hati, nak dapat kena jaga. Contoh keluarga satu nikmat, kena jaga, kena berlapang dada, kan? Kena lebih bersabar, kena memaafkan, kan? Dan nikmat iman dan Islam juga kena jaga. Kalau tak, kita tak rasa iman dan Islam tu satu nikmat. Kita tak rasa, kan? Jadi maknanya kena jaga, kena pelihara, kena usahakan. Benda-benda nikmat, benda yang tak datang sendiri, dia kena usaha, kan? Kena jaga, kena pelihara. Contoh macam nikmat iman dan Islam, kan? Kalau dapat, mana usahakan belajar, kan? Cuba renung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tak tengok ke? Diri kita ni pun banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bulan kita kena pergi gunting rambut 2 bulan sekali ke, kan? Umumnya lah, orang kena gunting rambut. Saya kadang-kadang ni pun dah panjang rambut, kadang beratur kat kedai gunting rambut berjam. Tu yang kadang-kadang nak pergi tu macam malas, Tak sampai sejengkal daripada rambut ada kening. Ada kening kita panjang tiap bulan. Bangun pagi-pagi, kenapa tak nampak ni? Oh, kening panjang hari ni, selak kan. Mustahil tiada yang mengurus, tiada yang menjaga, tiada yang menciptakan. Tak sampai tau. Tak sampai sejengkal keningnya. Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tak tengok ke? Kamu tak tengok ke? Perhati ke? Banyak lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat. Kita berada di lautan nikmat. Sebab itu Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab tak perasan nikmat tu satu nikmat. Nanti kita akan besarkan masalah dalam hidup kita, kan? Cuba kita renung duduk, banyaknya nikmat, kan, dalam hidup kita ni yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab pertama, apa itu nikmat. Kita pergi pada benda yang kedua, rahmat. Kita bagi nak bincang apa itu nikmat, apa itu rahmat, apa itu berkat. Okey, rahmat ni apa? Rahmat ni maknanya kasih sayang. Rahmat ni makna kasih sayang. Dalam hidup kita ni, ibu kakak, tuan-tuan sekalian, disuruh kita untuk mencari, penuhkan hati ni dengan kasih sayang. Okey? Hati kita ni ada 2 bahagian kita kena penuhkan. Hati ni dia tak boleh kosong. Dia kena penuhkan. Pertama, kena penuhkan dengan iman. Orang yang hatinya kurang iman, kurang belief system, sistem kepercayaan, sistem kepercayaan ni pada Allah Subhanahu wa taala, kurang sistem kepercayaan ataupun kurang iman, dia mudah rungsing. Orang yang hatinya kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Bahagian kedua yang kena penuhkan hati ni adalah dengan kasih sayang. Orang yang hatinya kurang kasih sayang, dia mudah membenci. Jadi mana hati ni ada 2 bahagian yang perlu penting kita penuhkan. Satu iman, satu lagi kasih sayang. Cuba kita tengok hadis-hadis Nabi SAW. Banyak Nabi suruh kita berkasih sayang. Hati ni kena penuhkan dengan kasih sayang. Ada orang cakap, Ustaz, saya ni kesian hidup saya. Daripada kecil anak yatim, kurang kasih sayang. Masuk sekolah kena bully, kurang kasih sayang. Masuk universiti, orang buat tak tahu je, kurang kasih sayang. Ingatkan kahwin dapat kasih sayang, bini macam-macam pula hal Zaid. Kalau kita kurang kasih sayang daripada manusia, carilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hati tak boleh kosong dengan kasih sayang. Orang yang kurang kasih sayang, dia mudah membenci. Dia akan tumbuh kebencian dalam hati dia. Dan hati yang ada kebencian,
mudah membenci orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hati jangan tanam kebencian. Sebab tu hari ini kalau maaf saya sebut tapi realiti kehidupan, katakan kita ataupun seorang itu diuji dengan perceraian, contoh anak kita ke orang sekeliling kita ke. Kenapa bercerai itu sampai disebut bergegar arash? Sampai Allah sebut benda halal yang Allah benci, kata hadis Nabi, adalah abghadul halal indallah at-talaq. Benda talak dia halal, boleh, tapi Allah tak suka, Allah benci. Sebab apa? Talak ni kalau berlaku, dia mudah tumbuh kebencian, benda bergaduh orang akan jadi fitnah, mengata dan sebagainya. Yang paling bahaya adalah orang tu mengajak anak dia pula, dah bapak kau tak guna. Jangan sekali-kali ajak anak dengan kebencian. Nanti anak tu bukan benci bapak saja tau, hati ada kebencian. Bila-bila masa dia boleh benci orang lain, termasuk mak yang mengajar dia kebencian tu. Bahaya tu. Kadang-kadang curang mak yang ajar, dah bapak kau memang jahat lah apa. Jangan sekali-sekali. Sebab hati yang ada benci, dia mudah membenci orang lain. Hati ni kena penuhkan dengan kasih sayang. Dua part benda tu. Dan paling penting kasih sayang ni adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah sebut Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah aku dan ikutlah Nabi, nanti kamu akan rasa Allah menyayangi kamu. Kita usaha nak dapat kasih sayang Allah ni sampai satu stage, sampai tu masa kita akan rasa Allah sayang kat kita. Bila tuan-tuan sekalian bila benda tu kita usaha mencari kasih sayang Allah, kita rasa Allah sayang kat kita. Bila ini Allah sebut ada masalah, diberi jalan keluar bagi masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ada je jalan keluar dalam hidup kita ni. Dan benda ni telah dirasai oleh seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda. Para sahabat tu masya-Allah, dia berusaha mencari kasih sayang Allah sampai dia rasa macam Allah menyayangi dia. Sebab itu para sahabat, daripada disebut oleh orang-orang Rom dan Parsi, orang Arab ni sebagai belalang-belalang padang pasir, macam tak ada apalah, menjadi singa-singa yang hebat. Bila hati itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pergi sampai ke mana-mana tuan-tuan sekalian. Tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang. Sebab apa? Hidup dia bertemankan Allah Subhanahu wa taala. Ada sistem kepercayaan yang kuat. Tuan-tuan orang Arab tu orang yang tak ada bertamadun satu ketika dahulu. Ketika Rasulullah bentuk dia dengan kasih sayang, akhirnya dapat menombangkan Rom dan Parsi. Bukan kecil-kecil kerajaan tu. Rom dan Parsi berjaya ditombangkan, dan berjaya dia merantau mengislamkan dua laluan besar dunia. Mana tuan-tuan sekalian? Satu Silk Road ni laluan sutera. Laluan sutera ni daripada Xi'an. Sebab dulu ibu kota China ni sebelum Beijing, Xi'an, beribu tahun Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada situ pecah dua, Rom dan juga Parsi. Laluan kedua dunia yang berjaya diislamkan adalah laluan rempah, Spice Route. Silk Road dan Spice Route. Silk Road ni bermula daripada Beijing. Bermula daripada Guangzhou. Kalau sekarang ni Guangzhou lah. Guangzhou pergi ke kawasan kita, Nusantara, pergi ke Goa, India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Kita termasuk laluan sutera, laluan rempah, Spice Route. Kita temui makam sahabat dekat Guangzhou. Abi Waqqas, Abdullah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sana bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ikut kitab Muwatta Imam Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Madinah. Jadi itu Abdullah bin Abi Waqqas. Di depan makamnya tertulis kata-katanya.
kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti tuan-tuan sekalian, Islam tersebar di bumi China sama sahabat lagi. Bayangkan, dia naik kapal, parking kapal tu mana nak pergi? Dulu bukan ada sistem hotel, bukan ada booking.com. Mana nak pergi tuan-tuan sekalian? Parking kapal, mana nak pergi? Cuba bayang, boleh bayang tak? Boleh tak? Boleh kita imagine, kalau kita macam mana pergi, maknanya tempat yang memang tak tahu pun tau. Mana nak pergi? Turun-turun ni nak kembangkan Islam ni, mana nak mula? Nak mula kat mana tuan-tuan sekalian? Nak mula kat mana? Kan? Tapi Islam tersebar di bumi China. Sebab apa mereka boleh berani? Sebab hati ada kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyayangi sama manusia. Lama dekat Guangzhou, rasa rindu dekat Madinah. Rindu dekat Madinah. Manusia kan ada rasa rindu kan? Tapi dia berjanji tak nak balik. Berjanji bersumpah tak nak balik dah, memang nak kembang ke Islam. Jadi dia naik bukit, satu bukit kat Guangzhou, bina sebuah masjid dekat sana, menghadap laut. Duduk kan, beriktikaf di masjid tu, tengok laut, terkenang mula-mula sampai. Dinamakan masjid itu sebagai Masjid Huaxing, iaitu masjid kerinduan. Besok kalau kita dah boleh berjalan ke Guangzhou, pergi, janganlah pergi bershopping je, pergi makam sahabatnya kan? Dan ada Masjid Huaxing, masjid kerinduan. Rasa rindu sangat Madinah, rindu dengan Nabi kan? Tapi tak berjanji tak nak balik, jadi buat masjid, dipanggil masjid tu masjid kerinduan. Jadi hati kena penuhkan dengan kasih sayang. Kalau kita ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan kuat hidup kita ni kan? Kalau kita tengok kalimah thayyibah, kalimah thayyibah tu kalimah la ilaha illallah, diajarkan kepada kita, itu adalah satu kalimah untuk membentuk kekuatan dalaman, untuk membentuk kasih sayang. Orang Melayu kita terjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perkataan yang, ataupun terjemahan yang mudah untuk kita faham. Tapi kalau kita yang dah belajar-belajar dekat masjid sebagainya, ilah tu kita tingkatkan kefahaman kita. Ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah, maksudnya tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab itu, jadidu imanakum bila ilaha illallah, kamu perbaharui iman kamu dengan sebut la ilaha illallah. Masukkan dalam hati apa hajat tu kan? Ini kadang kita baca la ilaha illallah sekadar menghabiskan biji tasbih. La ilallah, la ilallah, la ilallah, kan? Cuba baca pelan-pelan, tapi masukkan betul. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Andalusia, Andalusia ni negeri paling selatan dekat Eropah kan? Dekat Eropah tu, negeri paling selatan Spain. Bahagian selatan Spain ada 8 negeri, dipanggil Andalusia. Pernah menjadi satu kerajaan hebat Islam kat sana. Dia 8 negeri Dia ada Sevilla, Granada, dia ada Malaga kan? Apa lagi? Dia ada Cordoba kan? 8 negeri. Kalau kita tengok, kalau siapa pernah pergi, dekat istana dan masjid-masjid istana diterjemahkan la ilaha illallah tu dengan la ghalib illallah, tidak dapat yang mengalahkan melainkan Allah. Sebab dia negara terpisah dengan negara Islam yang besar. Paling dekat adalah Maghribi ataupun Maroko. Dulu sebelum ada teknologi kapal ni, nak melintas beberapa hari Jadi kalau Andalusia kena serang, tak ada siapa boleh tolong.
Sebab keliling tu negeri Kristian. Kena serang tak siapa boleh tolong. Jadi apa kekuatan dia? Kalimah la ilaha illallah. Dia letakkan kat masjid-masjid, istana, rumah-rumah. Biar orang masuk, orang nampak terus la ilaha illallah. Tapi terus diterjemahkan la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan mereka Allah. So hati ini kena penuhkan kasih sayang. Ubat selalu hati dengan la ilaha illallah. Sebab itu sampai kalau hati kita selalu ada la ilaha illallah, dia akan jadi unconscious. Benda yang berada di bawah pemikiran kurang sedar kita. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu ketika kalau orang tengah sakaratul maut, sakarat ni maknanya mabuk. Sakaratul maut, mabuk mati. Ketika itu kita tak ingat apa-apa kecuali apa yang unconscious kita. Apa yang unconscious kita, apa yang di bawah pemikiran kurang sedar kita. Kalau hati ada Allah, kita akan sebut la ilaha illallah. Itu yang adalah hadis sampai Nabi sebut. Siapa yang akhir hayat dia, kamu dengar dia menyebut la ilaha illallah, fashhadu lahu bil jannah. Kamu saksikan dia ahli syurga. Sebab apa? Ketika dia senang-senang ni, sihat-sihat, hati itu sentiasa ada kasih sayang Allah, la ilaha illallah. Ni. Okey. Kita dah bincang apa tu rahmat. Rahmat ni mana kasih sayang. Dan setinggi-tinggi kita nak supaya kita ada rasa kasih sayang Allah. Kalau kita usaha cari kasih sayang Allah sampai yuhibbukumullah, kamu rasa Allah sayang kamu. Kita tak rasa keseorangan. Kita akan sentiasa ada Allah. Ada masalah diberi jalan keluar, ada hajat, Allah tunaikan hajat. Teringat nak makan durian, tiba-tiba ting tong jiran kita datang. Baru balik ni Pahang, beli durian, teringat kat awak. Baru ni yang makan durian, ada durian. Sampai kita rasa macam tu. Kita cuba cari dan kita akan rasa benda tu. Benda ni yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat. Waktu para sahabat tu hidup dia radhiyallahu anhum wa radu an, dia redha Allah, Allah redha dia. Hatinya bersih sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat kasih sayang Allah, macam ni cara dia. Yang wajib buat betul-betul. Sembahyang wajib buat betul-betul, kan? Puasa wajib buat betul-betul. Nak dapat kasih sayang Allah, yang wajib buat betul-betul. Yang sunat banyakkan. Benda-benda sunat banyakkan. Tak mampu buat banyak, jangan tinggal langsung. Sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah-sedekah yang sunat. Benda-benda sunat ni benda yang nak dapat kasih sayang Allah. Benda haram tinggal betul-betul. Benda haram. Benda makruh hindarkan sebaiknya. Hindarkan. Kadang benda makruh tu kebiasaan kita kan. Cuba hindarkan. So yang wajib buat betul-betul, yang sunat banyakkan, yang haram tinggal betul-betul, yang makruh hindarkan. Kan? Ini cara nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. So usahalah. Hati kena penuhkan dengan dua, iman dan kasih sayang. Orang yang tak ada iman mudah rungsing atau kurang iman. Orang yang kurang kasih sayang akan tumbuh kebencian. Orang yang hati di kebencian, dia akan mudah membenci orang lain. Hati jangan ada kebencian, masukkan dengan kasih sayang. Okey, habis bab rahmat. Okey, bab yang terakhir iaitu berkat. Apa pula berkat? Kita biasa dengar perkataan berkat. Kalau sebahagian orang digunakan perkataan berkat untuk bungkusan kenduri kahwin. Ambil berkat ni, berkat. Kalau kenduri kahwin kan setengah kan. Johor ke Selangor ke dah ada berkat. Maksudnya bawa balik hidangan kalau kenduri kahwin. Okey. Berkat ni maksud dia adalah ziyadatul khair, percambahan kebaikan. So maknanya benda-benda berkat ni maksudnya percambahan kebaikan, ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Okey. Orang yang ada berkat dalam hidup dia akan banyak percambahan kebaikan dalam hidup dia. Contoh umur kita ni, semua kita ada umur. Okey? Dan semakin orang berumur, kalau ada berkat pada umur dia, makin banyak kebaikan tercetus di tangan dia. Betul? Kalau makin tua,
makin berumur makin bagus, makin menasihati orang, makin sabar, makin tenang. Maknanya ada berkat kat umur tu. Sebab berkat ni maknanya percambahan kebaikan. Tapi pernah jumpa tak? Makin berumur makin berminyak. Betul makin teruk kadang-kadang makin berumur makin macam-macam perangai. Keluar benda-benda perangai yang macam-macam. Makin pening kan, makin berumur makin hara kan, makin berumur makin karat rambutnya, karat rambutnya warna karat, rambutnya warna perang lah apa dikalakan. Makin berumur makin marah-marah, makin berumur makin tak sabar. Kalau itu berlaku kena cek balik kan. Okay, ilmu ada berkat. Kalau ilmu ada berkat, dia mencambah kebaikan. Makin belajar makin baik, makin belajar makin nak menambah amal, makin belajar makin hormat dekat orang. Perasan tak? Ada orang yang makin belajar makin sombong, makin belajar makin rasa alim, makin belajar makin menyalahkan orang lain. Orang tu salah, orang tu sesat, orang tu bid'ah. Makin belajar makin tak tawaduk dengan ilmu. Kan? Ada orang makin belajar makin baik kan? Makin belajar makin baik. Ni makin belajar makin rasa berkembang, berkepak kan? Jadi maknanya cek balik. Ada tak ilmu tu ada keberkatan ataupun tidak? Kan? Keluarga ni kalau ada berkat, dia akan ada percambahan kebaikan. Kan? Maknanya dalam keluarga tu banyak benda-benda baik lahir kat keluarga tu. Tapi kalau dia kata gaduh je, cek balik macam mana nak dapatkan berkat. Kejap lagi kita akan belajar, kongsikan macam mana nak dapatkan berkat dalam hidup kita ni kan. Jadi maknanya itu berkat ni maknanya ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Hidup kalau ada berkat, makin banyak benda kebaikan lahir. Kalau ilmu ada berkat, makin banyak percambahan kebaikan daripada ilmu. Kalau umur ada berkat, makin bercambah kebaikan pada umur. Okey. Kemudian kita belajar pula, kita kongsikan pula macam mana nak dapat berkat. Tadi kita dah belajar pasal nikmat, macam mana nak dapat nikmat. Kita usaha. Kita belajar pasal rahmat, macam mana mendapat rahmat. Rahmat ni jaga tadi, wajib banyakkan, buat betul-betul, sunat banyakkan, makruh hindarkan, yang haram tinggal betul-betul. Berkat. Macam mana nak dapat berkat dalam hidup? Macam mana dapat berkat? Tuan-tuan sekalian, nak dapat berkat dalam hidup, jaga adab. Adab adalah sumber kepada keberkatan. Sebab itu dalam Islam, kenapa dalam Islam ada adab? Sebab adab sumber kepada berkat. Contoh, ilmu, nak dapat berkat pada ilmu, kena jaga adab belajar. Adab belajar, kena ada adab dengan ilmu tu sendiri. Ilmu kena ada adab dia kan? Kena ada adab majlis ilmu, kena ada adab dengan guru, ada adab, lahir keberkatan kepada ilmu tu. Okey, umur ada berkat. Macam mana jaga adab umur? Adab umur ni yang paling penting adalah jangan bertangguh. Itu adab umur. Jangan bertangguh, kerja-kerja jangan tangguh kan? Dalam hadis yang disebut halaka musawwifun, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Dalam Quran Allah sebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya hari esok. Jangan bertangguh. Itu untuk keberkatan umur kan? Kemudian untuk keberkatan umur, sentiasa memperbaiki diri. Kita kena perlu tingkatkan diri kita ni kan? Maksudnya kita perlu sentiasa memperbaiki kelemahan-kelemahan diri. Sebab semua orang ada kelemahan, tak kira lah siapa pun tetap ada kelemahan. Allah tak jadikan manusia itu sempurna kan? Untuk memperbaiki diri ni, dia ada prasyarat dia. Apa prasyarat memperbaiki diri? Dia kena ada satu kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Itu prasyarat untuk memperbaiki diri.
Kalau orang tak ada kemahiran ini, dia susah nak baiki diri. Kan? Jadi kita kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Dipanggil dalam bahasa Arab muhasabah. Kita biasa dengar muhasabah tu kan. Muhasabah ni maknanya kita tengok kelemahan diri kita ni. Kan? Dan benda tu bukan senang tau, susah. Saya tuan-tuan sekalian satu hari saya buat satu kursus. Kan? Banyaklah kursus-kursus saya buat. Jadi salah satu modul yang biasa saya buat adalah ni lah, untuk peningkatan diri ni. Jadi kalau pada permulaan sesi pertama, okey tuan-tuan sekalian, untuk asas mengenal diri kita kena tahu kelebihan dan kelemahan diri. Kan? Okey, sesi pertama ni sebelum kita berhenti serapan, bagi kertas, bagi pensel, tolong tuliskan kelebihan diri kita. Wow, orang menulis kembang-kembang hidung tau. Kelebihan diri saya. Kembang-kembang hidung. 30 kelebihan diri. Wah, alhamdulillah. Okay. Orang sebelah tolong bacakan. Takkan nak bacakan sendiri kan. Orang sebelah bacakan kan. Oh, kelebihan diri saya adalah saya ni berdedikasi, bermotivasi. Saya buat. Dia sambil menelingkan kepalanya ke tepi dan mengurut sedikit janggut. Betul. Kan? Okey, kita berhenti sarapan dulu, makan kuih, minum air dulu, masuk balik. Ketika masuk balik, sekarang tuliskan kelemahan diri. Dah dapat 1, 2 pun susah tau. Apa kelemahan diri ya? Tengok orang sebelah. Tiru. Sama. Kelemahan diri sama. Tiru. Kelemahan diri susah orang nak tahu kelemahan diri. Sebab tu nak baiki diri, dia ada kemahiran melihat kelemahan diri untuk mendapat keberkatan umur. Kata umur. Okey. Keluarga ada berkat dia. Nak dapat berkat pada keluarga, jaga adab berkeluarga. Keluarga ada adab dia, kan? Memaafkan, kan? Jadi maknanya isteri berusaha untuk jadi isteri soleha. Okey. Makan, kita kejap lagi kalau sarapan, makan ada berkat. Nak dapat berkat pada makan, jaga adab makan. Kan? Makan tu kena habis, kan? Baca dengan doa. Ziarah kubur. Orang cakap, ziarah kubur. Bagaimana nak dapat keberkatan dalam ziarah kubur? Jaga adab ziarah. Ada orang ingat, dah dapat berkat kubur, bukan mengagungkan tu. Tak, dia jaga adab ziarah kubur. Sebab tu dah ada adab dia. Kan? Ada adab dia. Jaga bersihkan. Ada orang ziarah makam sana, makam sini. Dia ada adab dia. Kan? Jadi maknanya semua benda ada adab. Adab sumber kepada berkat. Jadi benda yang maknanya kita nak usahakan. Kan? Bukan saja kita ada rahmat, tapi ada keberkatan dalam hidupnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis kita punya perkongsian, kan? Iaitu apa itu nikmat, apa itu rahmat, apa itu berkat. Okey, kesimpulan dia tuan-tuan sekalian. Hari ini kalau kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan pengasih, penyayang. Ada setengah-setengah terjemahan pemurah dan penyayang. Sebenarnya perkataan Rahman dengan Rahim perkataan yang sama. Okey? Cuma bila nak diterjemahkan untuk mudah faham, ada orang terjemah pemurah, penyayang, ada yang kata pengasih, penyayang. Cumanya Rahman, Ar-Rahim, Rahman ni dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Rahman ni adalah untuk semua manusia. Dia sembah Allah ke tak sembah Allah, Allah bagi Rahman untuk semua manusia. Apa itu? Nikmat semua Allah bagi. Tapi Rahim untuk orang yang beriman saja. Orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Apa dia? Rahmat dan berkat dekat Rahim. Sebab itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, atau pemurah atau penyayang. Sebenarnya dia dua perkataan yang sama. Sebab untuk kita faham, Rahman untuk semua manusia, Rahim untuk orang beriman saja. Rahman nikmat. Kita bincang pasal nikmat tadi. Rahim
rahmat dan berkat untuk orang beriman je. Orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Orang ada belief system yang kuat. Belief system yang kuat yang kepercayaan Allah dan Rasul. Dia akan dapat rahim. Kan? Jadi hari ini kalau kita usahakan nikmat, usahakan rahmat dan berkat, kita termasuk dalam orang yang kita sebut Fatihah tu, yang Allah berikan Rahman, iaitu nikmat, Allah berikan Rahim, rahmat dan juga berkat. Kan? Dan kita dah belajar tadi macam mana cara nak mendapatkan nikmat, dapatkan rahmat, dapatkan berkat. Barulah kita baca surah Fatihah tu sedap kita rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali diulang kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali diulang Rahmanir-Rahim. Kan? Jadi kita yang sembahyang, aku sembahyang ni sebab apa? Sebab aku ada kepercayaan pada Allah dan juga Rasul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi rahmat, mudah-mudahan Allah bagi berkat dalam hidup tu. Yang Rahman kita dapat, Rahim pun kita dapat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekian saja yang dapat kita kongsikan pada pagi yang berbahagia ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah. Beban kami, ringankanlah, ya Allah. Permasalahan kami, berikan jalan keluar, ya Allah. Hajat kami, tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami, ampunkanlah, ya Allah. Keaiban kami, tutuplah, ya Allah. Keras hati kami, lembutkanlah, ya Allah. Hidup kami, bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami, bahagiakanlah, ya Allah. Isteri kami, solehahkanlah, ya Allah. Suami kami, solehkanlah, ya Allah. Anak-anak kami, soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, sebab kita bicara hadis Nabi, kita akhirnya selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mana kita tahu agama ni ikut Nabi. Maka agama bukan ikut akal. Jadi ulama bagi tahu macam mana kita nak tahu agama apabila Allah SWT cakap macam ni, akal jangan ubah supaya ngelak daripada ni, lompat. Tak ada. Agama macam ni bila Allah cakap macam ni bertembung, macam ni ya, terus berhenti. Macam tu.